Perkataan vandalisme berasal daripada nama sebuah puak di Eropah iaitu Vandals yang telah membinasakan kota Rom pada tahun 445 Masihi. Definisi vandalisme ialah membuat sebarang perubahan seperti melukis, mengecat, merosakkan atau mengotorkan harta benda awam tanpa kebenaran pihak berkuasa. Manakala maksud vandalisme mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam atau persendirian. Kebiasaannya, gejala vandalisme dianggap sebagai satu jenayah ritual yang dilakukan oleh golongan manusia yang tidak berpuas hati terhadap keadaan masyarakat. Motif vandalisme ini terletak pada aspek emosi. Ia dianggap salah satu cara untuk melepaskan geram ataupun cara untuk menghilangkan kebosanan semata-mata. Golongan vandal terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah, remaja dan para penganggur. Di negara kita, tingkah laku merosakkan harta benda awam dikategorikan sebagai salah laku yang berat dan serius. Hal ini terbukti sejak 1968 lagi, pihak Kementerian Malaysia telah mengedarkan surat perkeliling yang mengatakan pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan tersebut akan digantung persekolahannya sementara waktu kerana telah membinasakan harta benda awam. Mereka sesuka hati dan sengaja merosakkan kemudahan-kemudahan ini tanpa ada rasa bersalah atau menyesal atas kesalahan yang dilakukan. Persoalannya, mengapakah mereka begitu mudah terpengaruh dengan aktiviti menconteng harta benda awam yang tidak sihat ini? Bukankah gejala yang tidak sihat ini membuang masa? Seterusnya ialah punca bagaimana terjadinya vandalisme. Yang pertama ialah pengaruh rakan. Rakan merupakan orang paling terdekat dengan kita di sekolah. Kemungkinan besar untuk seseorang itu mengikuti atau terpengaruh dengan rakan mereka adalah tinggi. Yang kedua ialah pengaruh media massa. Saya percaya bahawa ramai mempunyai telefon bimbit. Di dalam telefon bimbit ini, mereka dapat melihat apa sahaja tanpa tapisan. Punca seterusnya ialah didikan ibu bapa. Ibu bapa yang sibuk dan kurang mengambil perhatian tentang anak-anak mereka menyebabkan anak-anak ini memberontak. Mereka merasakan ibu bapa mereka kurang memberikan kasih sayang pada mereka. Mereka mencari pelbagai cara untuk memberontak. Dan salah satu cara tersebut ialah dengan membuat vandalisme. Aksi-aksi vandalisme yang dilihat di dalam media sosial ini membuatkan mereka ingin mencuba sekali perkara tersebut. Dan mereka merasakan bahawa perbuatan vandalisme ini ialah sesuatu perbuatan yang baik dan tidak memudaratkan. Selain itu, tekanan perasaan adalah salah satu punca yang mendorong vandalisme berlaku. Antaranya ialah tekanan daripada pelajar atau tekanan dari pekerjaan. Ini makna jika seseorang tidak ada cara lain untuk melepaskan tekanan yang dialami, mereka sanggup melakukan sesuatu seperti conteng atau merosakkan harta benda awam demi untuk melupakan tekanan yang dihadapi. Sekiranya perbuatan vandalisme tidak dikawal dengan baik, ia akan membawa kesan buruk kepada masyarakat dan keamanan masyarakat akan terjejas. Yang last sekali ialah punca persekitaran sekolah. Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi, didapati remaja terlibat dalam masalah sosial adalah disebabkan sikap guru yang selalu memberi perhatian yang banyak kepada pelajar yang lebih pandai. Penyelidik berpendapat guru beranggapan bahawa pelajar yang bermasalah akan menimbulkan kesukaran kepada mereka untuk memberikan ilmu kerana guru merasakan pelajar-pelajar yang bermasalah ini tidak mempunyai kemahiran dan tahap penerimaan sesuatu pengajaran adalah rendah. Contohnya, dapatan kajian ini disokong oleh kajian Zaina dan Syarani pada 2006 yang menunjukkan sikap pilih kasih guru antara pelajar pandai dan pelajar kurang pandai. Mereka menyatakan kebanyakan pelajar pandai diberi peluang untuk mengetahui aktiviti sekolah berbanding dengan pelajar kurang pandai kerana mereka lebih banyak dikaitkan dengan masalah disiplin.
Guru-guru juga kurang memahami sikap pelajar-pelajar yang bermasalah. Itu sahaja untuk saya. Terima kasih. Seperti yang kita tahu, orang yang terlibat dalam vandalisme kebanyakan ialah remaja. Penerapan niat biasa negatif dibawa oleh vandalisme bukan sahaja terhadap individu, tetapi juga masyarakat dan negara. Salah satu kesan yang dapat dilihat adalah imej negara terjejas. Pada masa cuti, pelancong-pelancong akan datang ke negara kita. Apa yang mereka lihat dan rasa akan membawa balik dan dikongsi dengan rekan dan ahli keluarga mereka. Jika vandalisme tidak dikawal dengan sesebab mungkin, hal ini akan menjejaskan mata memandang dan ini mesti akan menjejaskan imej negara dan juga nama baik negara kita. Apabila masalah ini semakin serius, ekonomi negara juga akan terjejas. Selain itu, pada masa kecemasan disebabkan oleh kerosakan kemudahan awam, kita tidak boleh mendapatkan bantuan yang sesuai. Hal ini kerana kemudahan awam yang hendak memberi manfaat dan kemudahan kepada kita telah dirosakkan. Sebagai contoh, telefon awam. Biasanya kita boleh nampak pondok telefon awam diconten dengan buruk dan telefon awam juga dirosakkan sampai tidak boleh difungsi. Kalau kita ada kecemasan tetapi tiada telefon bimbit dekat tepi, telefon awam adalah satu kemudahan yang membolehkan kita mendapat bantuan dan segera. Tambahan pula, kerosakan kemudahan awam akan meningkatkan daya tahan rakyat dan kerajaan. Kos yang diperlukan untuk memperbaiki dan menanti adalah besar. Pihak kerajaan perlu meningkatkan belanja dalam masalah ini dan kerajaan akan memungut cukai daripada rakyat untuk menyelesaikan masalah ini. Apabila peruntukan semakin tinggi, semakin banyak cukai yang perlu dibayar oleh rakyat. Di samping itu, vandalisme dapat mendorong jenayah yang lebih besar. Apabila orang yang salah laku tidak mendapat hukuman yang sesuai dan mereka tidak pernah diberitahu vandalisme adalah satu jenayah, mereka akan terus melakukan jenayah ini dan mencari cara yang lain untuk memenuhi kepuasan mereka. Malahan, dalam era yang berteknologi canggih, media massa juga menjadi satu pengaruh yang besar kepada mereka. Hal ini akan meningkatkan kes-kes jenayah dalam negara kita dan menjadikan keadaan negara menjadi huru-hara dan tidak aman. Langkah mengatasi vandalisme. 1. Mengenal pasti punca berlakunya vandalisme. 2. Kuat kuasa denda pada pesalah laku. 3. Penggalakan pembelajaran dalam aktiviti luar. 4. Peranan media massa sebagai tauladan. 1. Mengenal pasti punca berlakunya vandalisme. Mengapa berlakunya vandalisme? Vandalisme berlaku akibat daripada sifat amarah dan geram yang timbul dalam diri. Selain melahirkan sifat pemberontakan akibat daripada tekanan ibu bapa maupun guru. Selain itu, pelajar juga mungkin berasa seronok ataupun terpengaruh dengan aksi ataupun tayangan daripada sosial media dan televisyen. Maka kita seharusnya tahu apabila pelajar melakukan vandalisme agar dapat mengatasi masalah ini. Kedua, kuat kuasa denda pada pesalah laku. Pihak berkaitan dapat mempraktikkan lagi undang-undang agar pelajar dan masyarakat faham akan salahnya melakukan vandalisme ini. Salah yang berumur bawah 18 tahun akan dimasukkan ke sekolah jebana selain mencemarkan nama diri dan keluarga. Hanya disebabkan ada vandalisme. Kesimpulannya, pelajar tidak seharusnya mesirkan diri melakukan perkara tidak berfaedah. Dalam usaha mengatasi masalah vandalisme, penggalakan pembelajaran dalam aktiviti luar seperti aktiviti sukan, kesukarelawanan dan lawatan pembelajaran. Dengan ini dapat mengelakkan para pelajar mudah merasa bosan dengan persekitaran pembelajaran yang hanya tertumpu di dalam kelas, iaitu dengan memberikan sedikit kebebasan pada para pelajar untuk berada di luar kelas. Seterusnya, media massa dan teknologi yang semakin maju berkembang sepatutnya menjadi tauladan dan memberikan peranan kepada pendidikan yang membentuk moral ke arah yang lebih baik dan tidak memberikan pengaruh yang negatif. Tayangan dan pameran-pameran yang menarik dapat membantu untuk memupuk sikap menjaga harta benda awam dalam kalangan masyarakat. Okey, untuk kesimpulannya, aktiviti vandalisme di negara Malaysia boleh dikatakan dalam keadaan yang teruk. Namun, pelbagai langkah telah diambil untuk mengatasi perkara ini. Jadi, nasihat saya kepada seluruh rakyat Malaysia, marilah kita bersama-sama menghapuskan aktiviti vandalisme ini supaya imej di negara kita terjaga. Jadi, akhir kata daripada saya, marilah kita menjadi orang yang baik dan berguna untuk negara kita. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.